Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Yahudi antarabangsa yang berpahaman Zionis mengadakan mesyuarat demi mesyuarat, kongres demi kongres, konferen demi konferen, terutama di negara-negara Eropah. Sehinggalah mereka mengadakan kongres yang agak besar di Geneva pada tahun 1936, di antaranya mengambil ketetapan bahawa kaum Yahudi mesti mendapatkan sebuah negara. Berbagai-bagai cadangan dikemukakan. Akhirnya keputusan diambil, negara yang perlu dibentuk adalah di Palestin. Bermulalah orang-orang Yahudi yang berpengalaman, yang berperang bagi pihak Eropah pada tahun pada Perang Dunia Pertama dan pengalaman Perang Dunia Kedua. Mereka berpengalaman ini membentuk satu pasukan yang dipanggil Haganah. Mereka inilah bergerak dan pergi ke Palestin dengan kehandalan dan kehebatan mereka, berpengalaman dalam peperangan secara gerila dan terbuka, merampas kampung-kampung, tanaman-tanaman, ladang-ladang, dan menghalau penduduk-penduduk tempatan di situ keluar daripada wilayah mereka, terutama di Haifa dan di sekitar Tel Aviv. Sehinggalah mereka mendapat bumi yang luas dan mereka pula di bawah British, mandat British. Maka pada tahun 47, Israel telah mengisytihar mereka mempunyai negara yang beribu pejabat di Tel Aviv. Tahun 48, di atas lobi pihak Eropah dan Amerika, bangsa-bangsa bersatu mengiktiraf negara Israel, walaupun ia dibentuk secara keganasan dengan menghalau penduduk-penduduk Palestin. Ratusan ribu umat Palestin yang terdiri daripada berbagai agama dan kaum terpaksa menyelamatkan diri sebagai pelarian di Syria, di Lebanon, di Mesir, dan berselerak di negara-negara Eropah. Bahkan sempadan yang mereka perolehi pada tahun 48, mereka rasakan tidak cukup sifat Zionis mereka itu. Mereka cuba mengembangkan wilayah. Dan pada tahun 97, Perang 6 hari yang disokong oleh Amerika dan negara Barat, Israel menewaskan 3 negara Arab serentak, yaitu Mesir, Jordan, dan Syria. Semenanjung Sinai dikuasai oleh Israel. Tebing barat Gaza dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Begitulah juga Bukit Golan di Syria. Pelarian bertambah lebih banyak, memenuhi Syria, Lebanon, Mesir, dan negara-negara Eropah yang lain. Tidak cukup dengan itu, serangan berlaku lagi yang hebat pada tahun 73. Akhirnya, di atas tekanan pihak antarabangsa, berlaku perjanjian damai. Perjanjian Camp David ditandatangan di zaman Presiden Jimmy Carter. Menahem Begin sebagai Perdana Menteri dan juga Anwar Sadat. Negara-negara Arab mengiktiraf Israel, termasuklah Mesir, Jordan dan beberapa negara Arab yang lain. Syarat Israel memulangkan wilayah yang ditawan pada tahun 1967. Tetapi wilayah yang tidak dipulangkan, di antaranya Bukit Golan, masih di tangan Israel kerana keengganan Syria untuk mengiktiraf
negara Israel. Walaupun telah tanda tangani perjanjian damai, Israel terus membina penempatan baru di wilayah yang dikuasai mereka, terutama di tebing barat, yang telah menjadi kawasan yang disebut di bawah otonomi Palestin. Ribuan rumah dibina yang dibantu oleh Amerika Syarikat dan negara Eropah yang lain. Dan mereka terus mengembangkan wilayah mereka hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Negara Israel itu semakin membesar. Pelarian-pelarian pula sentiasa bertambah dan mereka telah beranak pinak begitu banyak di Syria, di Lebanon dan di negara-negara Arab yang lain. Jumlah pelarian Palestin kalau dibandingkan dengan rakyat Palestin sekarang ini, pelarian yang telah beranak pinak itu, ramainya mereka telah mengatasi jumlah rakyat Palestin. Rakyat Palestin mula dilupai, terutama negara-negara Arab yang asyik bertelingkah sesama mereka. Bagi kita, hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka, their right to return, ini slogan yang digunapakai oleh pihak antarabangsa, hak untuk kembali ke tanah air, tempat mereka diusir. Oleh itu, perjuangan untuk mendapatkan hak kembali ke tanah air mesti disokong oleh manusia kesemuanya, tak kira dia apa kaum atau agama. Bagi orang Islam, hak kembali ke tanah air penting. Juga Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis itu hendaklah kembali berperanan sebagai pusat kegiatan orang Islam dan kegiatan agama-agama yang lain, seperti yang dahulunya ditadbir oleh penguasa Islam, di mana bumi Baitul Maqdis menjadi tempat ziarah bagi semua agama dan semua kaum. Orang Islam lebih-lebih lagi lah, karena di situ ada Masjid Al-Aqsa, tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Oleh itu perjuangan untuk menyokong dan membela rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka perlu diteruskan dari masa ke semasa. Hari Jumaat terakhir dalam Ramadan telah dipilih di antara hari yang ditentukan untuk rakyat menunjukkan simpati kepada perjuangan dan menyokong perjuangan Palestin untuk kembali ke tanah air mereka, their right to return. Maka tidak terkecuali rakyat Malaysia, kita akan bersama-sama turun pada 23 hari bulan nanti. Pada hari Jumaat, kita ramai-ramai bersama-sama bersama jemaat di Masjid Tabung Haji. Kemudian kita berkumpul menunjukkan bantahan kita di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat, kerana Amerika lah yang melangsungkan sifat Zionis Israel dan sikap Israel yang kejam yang menghalau rakyat tempatan secara ganas dan juga memperuntukkan berbilion ringgit secara grant kepada Israel supaya Israel mempunyai senjata yang paling moden dan terus mengganas terhadap rakyat Palestin. Keputusan PBB, United Nations, beberapa resolusi telah dibuat, langsung tidak dihiraukan oleh Israel dan Amerika Syarikat. Kuasa veto yang ada kepada Amerika digunakan sepenuhnya untuk melindungi negara haram Israel, dan keganasan yang dilancarkan oleh pihak Israel daripada dulu, haganah sebelum ada negara, dan sekarang negara Israel itu sendiri, polis dan tenteranya sentiasa mengganas kepada rakyat khasnya, pribumi dan penduduk Palestin itu sendiri. Ayo, kita semua beramai-ramai. Ramadan terakhir Jumaat akan datang, 23 hari bulan Jun, kita bersama-sama memenuhi di depan Kedutaan Amerika
selepas kita menunaikan fardu Jumaat di Masjid Tabung Haji. Selamat berjuang dan terus membela rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka, their right to return to their homeland. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.